Syam. Syam. Mic. Mikrofon. Okey. InsyaAllah. Baik. Kita mulakan kuliah malam ni dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala al-kiram wa ashabil izam insya'allahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa asa an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Maksudnya hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat serta mereka mengerjakan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mereka mendapat termasuk dalam kumpulan orang yang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala kebajikan dan saya diberikan kefahaman di dalam bidang agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wa istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya, semuliakan Fadil Tuan-Tuan Imam, lupa juga semuliakan Tuan-Tuan Bilal, kemudian jawatan kuasa masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah dan dapat bersama malam ini. Kita sambung kita punya pengajian ini bait syair yang ke-40 muka surat 202 yang kitab Melayunya 202 lah. Baik, kita lihat dia punya syair itu, bait syairnya yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani. Wa kullu nafsin awhama tashbiha. Wa kullu nafsin awhama tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha.
Wa kullu nasin awhamat tashbiha aw wilhu, aw dia ada tasydid tu, aw wilhu aw fawwid warum tanziha. Maksudnya apa tuan-tuan? Dan tiap-tiap nas yang memberi sangka akan keserupaan. Wa kullu nasin awhamat tashbih, tiap-tiap nas. Nas ni maksudnya ayat Quran ataupun hadis Nabi ya, ataupun semua hukum dah. Setiap nas awhamat tashbih, yang mewahamkan akan perserupaan, tashbih. Oleh itu awilhu, naklah kita takwilkan dia, awid ataupun tafwid ni serahkan maknanya pada Allah, tafwid, warum tanziha, dan maksudkanlah untuk menyucikan. Maksudkanlah kalau kita nak palingkan ke ataupun nak serahkan kepada Allah, so maksudnya ialah tanzih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Baik. Jadi apa yang dimaksud oleh nas di sini? Wa kullu nas. Apa yang maksud dengan nas oleh musannaf? Maksud dari sini ialah sesuatu yang melawani kias. Ataupun sesuatu yang membetuli kias. Ada separuh kitab dia terjemah sesuatu yang membetuli kias, ataupun sesuatu yang bersepakatan dengan kias dan ijma'. Dan separuh kitab dalam Arab dia kata ditambah lagi istinbat. Dalam bahasa Arabnya dia kata an-nas ma yuqabilul qiyas wal istinbat wal ijma'. Dia kata al-qiyas, an-nas ma yuqabilul qiyas, an-nas ma yuqabilul qiyas wal istinbat wal ijma'. Nas ialah sesuatu yang membetuli dengan kias dan istinbat hukum dan juga ijma' ulama. Gitu. Disebut dalam kitab Arabnya lah. Dalam terjemahan ni dia tak ada perkataan istinbat. Mana digugurkan perkataan istinbat. Dia hanya sebut kias, ijma', dan dalilnya daripada Quran dan Sunnah. Gitu. Dan dialah dia punya ijma' itu ialah bersumberkan kepada Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bahasa Arabnya, dalam kitab Arabnya dia kata an-nas wa qabilul qiyas wal istinbat wal ijma' wa huwa ad-dalil minal kitabi was sunnah, iaitu dalil daripada kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dengan nas lah. Istinbat, apa maksud istinbat? Istinbat ialah proses mengeluarkan hukum. Ataupun makna istinbat lain dia kata daya usaha untuk membuat sesuatu keputusan hukum syarak berdasarkan kepada Quran dan Sunnah baginda Rasulullah SAW. Itu dikatakan istinbat. Cuma dalam terjemahan ni dia gugurkan perkataan istinbat. Dalam Arabnya ada istinbat, itulah macam tu. Boleh? Baik. Kemudian kata musannaf dengan awhamat tashbih. Wa kullu nasin awhamat tashbih. Tiap-tiap nas yang mewahamkan akan tashbih, perserupaan ataupun penyerupaan. Okey. Maksudnya awhamat tashbih maksudnya yang menjatuhkan di dalam persangkaan akan kesahihan kaul dengan berdasarkan kepada zahirnya. Yang menjatuhkan dalam bahasa Arab dia kata auqa'a fil wahmi sihatul qaul bihi bihasabi zahirihi, yang menjatuhkan dalam persangkaan akan kesahihan kaul dengan mendasarkan kepada zahirnya. Itu maksud awhamat tashbih. Wa kullu nas awhamat tashbih. Tiap-tiap nas yang mewahamkan kepada tasbih, penyerupaan. Ini dah bahas tentang berkenaan dengan ayat mutasyabihat. Okey, bait syair ni dia khusus membahaskan berkenaan ayat mutasyabihat yang terdapat dalam Quran. Nanti kita lihat contoh-contoh belakang lah. Contoh Ar-Rahman atas istawa, Allah Ta'ala bersemayam atas arash, yadullah ala fawqa aydihim, tangan Allah Ta'ala di tangan-tangan mereka. Jadi bait syair 40 ni dia khusus berkenaan ayat mutasyabihat. Dalam Quran ada dua jenis ayat. Iaitu ayat muhkamat dan juga ayat mutasyabihat.
Ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Tuan-tuan boleh tengok dalam Quran. Surah apa tuan-tuan? Ali Imran kan? Dalam surah Ali Imran, berkenaan ayat mutasyabihat ni. Allah Ta'ala sebut, dia kata wallazi anzala alaika kitab minhu ayatun muhkamat kunna umul kitab wa akharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' at-ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab. Surah Ali Imran ayat apa tu? Ayat 7 kan? Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitab, dalam kitabku ada ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Muhkamat ayat yang terang dan jelas makna. Mutasyabihat yang tak jelas. Tak jelas ayatnya. Apakah maksud sebenarnya perkataan Allah? Contohnya Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Ar-Rahman wa arasy istawa. Ini ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni, ayat mutasyabihat ada dua kelompok ulama. Pertama ulama salaf, yang kedua ulama khalaf. Ulama salaf tidak mentakwilkan makna-makna ayat mutasyabihat, menyerahkannya kepada Allah. Sedangkan ulama khalaf mentakwilkan dengan makna yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya kita lihat lagi. Kemudian perkataan musannaf dengan awilhu. Apa maksud awilu? Takwilkan. Takwilkanlah akan dia. Au fawwid ataupun palingkan. Fawwid mana serahkan mana pada Allah Taala, serahkan mana pada Allah. Baik, perkataan musannaf dengan awilhu maksudnya bawalah dia kepada yang menyalahi zahirnya berserta menerangkan kepada makna yang dikenaki. Itu maksudnya lah. Ihmilhu ala khilafin zahirihi ma'a bayani ma'nal murad. Macam tu. Tanggungkanlah di atas khilaf zahirnya berserta menyatakan makna yang dikenakinya. Itu mana takwil itu. Takwil makna kita palingkan kepada makna sesuatu yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan takwil di sini ialah takwil tafsiri. Takwil safili. Takwil tafsili, makna takwil secara terperinci. Tafsir makna terperinci, bahawa ada padanya penjelasan terhadap makna yang dikenaki, sebagaimana dia adalah mazhab khalaf. Jadi mereka yang hidup sesudah tahun 500 Hijrah. Ada dikatakan sesudah abad ketiga, iaitu tahun 300 Hijrah. Jadi makna ulama khalaf ni, mereka mentakwilkan makna yang layak kepada Allah Ta'ala, yang menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan orang kata saja-saja takwil, tak ada. Ataupun suka-suka nak takwil, kan? Atau mentakwil kepada makna yang tidak layak pada Allah, menyekutukan Allah. Itu tak boleh. Mesti makna yang layak kepada Allah, yang mentazihkan, yang menyucikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu boleh. Sedangkan ulama salaf yang terdiri daripada para sahabat, tabi'in, kan? Jadi mereka ini kebanyakannya adalah tafwid. Tafwid ni mereka diam. Mereka menyerahkan maknanya kepada Allah saja, Ta'ala saja. Terserahlah kepada Allah apakah makna yang sebenarnya. Contohnya istawa tadi, kan? Apakah makna bersemayam itu? Jadi ulama salaf mereka tafwid, serahkan makna pada Allah. Terpulanglah pada Allah Ta'ala apakah makna yang dia nak. Macam tu. Lepas tu perkataan musannaf au fawwid. Fawwada yufawidu tafwidan. Tafwid. Dia punya maksudnya tafwid. Tafawaw ya dot tafwid. Itu makna tafwid, itu menyerahkan tu. Menyerahkannya pada makna pada Allah. Bahawa sesudah takwil ijmali, yang ini memalingkan makna, memalingkan lafaz dari zahirnya, serahkanlah makna yang dikenaki dari nas yang memberi persangka itu kepada Allah Ta'ala
sebagaimana adalah mazhab salaf, yakni mereka yang hidup sebelum tahun 500 Hijrah. Okey, sebelum 500 Hijrah, ini dikatakan ulama salaf. Seperti para sahabat dan juga tabi'in dan juga tabi'in. Ini mereka ulama salaf. Ulama salaf menyerahkannya kepada Allah Ta'ala maknanya. Ada dikatakan yang hidup pada abad ketiga ke bawah, yang ini yang hidup pada masa sahabat tabi'in. Ada nyatakan itu. Maknanya para sahabat tabi'in pun masuk dalam kumpulan ulama salaf. Jadi salaf ni mana dahulu, khalaf kemudian. Yang mentakwilkan ni khalaf, yang kemudian. Yang dahulu dia tak takwil. Dia tak meletakkan makna yang sesuai lah. Makna mereka tauhid serahkan kepada Allah Ta'ala. Baik, kemudian mazhab khalaf adalah lebih memberi pengetahuan. Okey, mazhab khalaf mereka lebih memberi pengetahuan dan lebih memastikan kerana ada padanya tambahan penjelasan. Kalau dalam bahasa Arab dia kata tariqul khalaf bermakna a'lam wa ahkam. Dia kata tariqul khalaf bermakna a'lam wa ahkam. Okey. Mazhab khalaf ataupun tariq khalaf ini mereka lebih berprinsip pengetahuan dan lebih berprinsip memastikan. Kata lebih memastikan kerana ada padanya tambahan penjelasan dan penolakan atau orang yang membantah, dan dialah yang lebih rajih kerana itu musannaf mendahulukan. Jadi ulama khalaf ini lebih rajih lagi pandangan mereka. Itu sebabnya musannaf disebut khalaf dulu. Sepatutnya sebut salaf dulu, salaf depan, salaf dahulu, khalaf belakang. Tapi musannaf pengarang disebut khalaf dulu. Sebab apa? Khalaf ni mereka meletakkan makna-makna yang layak kepada Allah Ta'ala. Gitu. Mana mereka ada buat tambahan penjelasan, dan penolakan atau orang yang membantah. Dan dialah yang lebih rajih. Kerana itulah tentang musannaf dia kata mendahulukan. Dalam kitab dia disebut khalaf dulu. Gitu. Disebut khalaf tu. Kan disebut dalam matan syair itu, wa kullun nasin awhama tashbiha awilhu aw fawwid. Awil itu takwil lah tu, untuk khalaf lah tu. Disebut takwil untuk khalaf. Aw fawwid, fawwid ni untuk salaf. Jadi musannaf disebut awil dulu, khalaf dulu, untuk khalaf dulu. Kenapa? Kerana khalaf ni ada penjelasan dia. Bukan saja-sajalah dia nak meletakkan makna. Tak adalah mereka nak meletakkan makna yang tidak layak kepada Allah Ta'ala. Kemudian sedangkan mazhab salaf adalah lebih selamat. Tariqus salaf aslam, dia kata, sebut dalam kitab Arab. Sedangkan mazhab salaf adalah lebih selamat kerana ada pada keselamatan dari penentuan makna yang kadang-kala bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ulama khalaf a'lam wa ahkam. Ulama salaf aslam, dia kata, aslam. Tapi kedua-duanya adalah selamat. Yang kita ikut ni ulama salaf dan ulama khalaf lah. Dua-dua boleh ikut lah. Sama ada kita nak guna salaf pun boleh, tak nak guna khalaf pun boleh. Kalau kita guna salaf, mana serah pada Allah maknanya, ayat-ayat mutasyabihat. Kalau kita nak guna khalaf pun boleh, tetapi dengan makna yang layak kepada Allah Ta'ala. Ayat-ayat untuk ayat-ayat yang mutasyabihat gitu. Baik, kemudian perkataan musannaf warum tamziha. Warum tamziha, dan bermaksudlah untuk menyucikan Allah. Mana kita qasad kan semuanya tadi untuk menyucikan Allah. Sama ada kita berpandangan dan kita pegang ulama khalaf ke, kita pegang ulama salaf ke, boleh. Tapi dengan yang penting kita nak menyucikan Allah. Gitu. Tujuan kita nak menyucikan Allah, tanzih Allah dari apa-apa mana-mana yang tidak layak kepada Allah, berserta menyerahkan ilmu perihal makna yang dikenaki itu tadi. Maka nampaklah dari apa yang telah ditetapkan adanya kesepakatan
daripada ulama salaf dan ulama khalaf atas takwil ijmali, takwil secara ringkas, kerana mereka memalingkan nas yang memberikan persangkaan dari makna zahirnya yang mustahil atas Allah Ta'ala. Akan tetapi mereka bersisih pendapat sesudah demikian itu dalam menentukan makna yang dikenaki daripada nas tersebut atau tidak menentukan. Okey? Dan segi zahir ayat mereka setujulah. Segi zahir ayat mereka setuju. Makna contohnya istawa. Zahir ayat masing-masing setuju makna istawa itu bersemayam. Macam tu. Ulama khalaf pun setuju makna bersemayam. Ulama salah pun setuju makna bersemayam segi zahir ayat dia. Tapi di segi hakikat ayat itu, itu yang ada pecahan pada dua pendapat tadi. Ada khalaf dan ada salaf. Macam tu. Boleh Akan tetapi mereka berselisih pendapat sesudah yang demikian itu dalam hal menentukan makna yang dikenaki daripada nas tersebut ataupun tidak menentukan. Ada yang tidak menentukan dan ada yang menentukan. Baik, perselisihan itu berdasarkan kepada wakaf atas firman Allah Ta'ala. Yang diselisihkan tadi iaitulah berkenaan dengan Al-Quran itu. Surah Ali Imran itulah. Surah Ali Imran ayat 7. Berkenaan ayat mutasyabihat itulah. Iaitu wa ma ya'lamu ta'wiluhu illallah. Jadi kan, tidak ada yang tahukan makna takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasihuna fil ilmi yaqulu amanna bihi kullun min indi rabbina. Maksudnya wa ma ya'lamu ta'wilahu, dan tiada yang ketahui akan takwilnya. Takwil ni ayat tadi illallah, kecuali Allah. Warrasihuna fil ilmi, dan orang-orang yang cerdik pandai dalam ilmu. Yaqulu, mereka berkata amanna bih, kami beriman dengannya. Kullun min indi rabbina, semuanya tadi daripada sisi Tuhan kami. Okay. Ayat inilah yang menjadi pembahasan. Ayat Ali Imran ayat 7 ini yang menjadi pembahasan. Okey. Jadi perselisihan ini berdasarkan wakaf di atas firman Allah Ta'ala. Iaitulah ayat warasihuna fil ilmi. Maka jadilah dia itu maktuf di atas lafaz jalalah. Okey. Kerana susunan ayat menjadi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasihuna fil ilmi. Jadi waw itu waw ataf. Waw ataf kepada Allah. Ini pendapat golongan pertama. Okey. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tiada yang mengetahui akan takwilnya kecuali Allah. Dan warasihuna fil ilmi, dan orang-orang yang cerdik pandai dalam ilmu. Jadi waw tu jadi waw ataf pula, waw sambung. Waw sambung. Okey. Sedangkan jumlah yaqulu amanna ketika itu adalah dia jadi musta'nafah. Dia jadi permulaan pula. Jumlah untuk memulai bagi menerangkan sebabnya menjadi takwil. Inilah alasan daripada ulama khalaf. Jadi ulama khalaf berpandangan kenapa ayat ni perlu takwil? Kerana waw yang ada pada rasihu tu waw rataf, bukan waw istisna. Maknanya warasihu dengan Allah tu dia digabung sekali. Dia tak asing. Kalimat Allah dengan rasihu tu digabung sekali. Itu yang dikatakan, itu yang bermakna takwil itu. Sedangkan yaqulunu itu ada ibtidak yang baru. Ibtidak yang baru, istinaf yang baru. Ini pandangan daripada ulama khalaf. Okey, jadi waw tu waw rataf. Itu sebabnya, okey, itu sebabnya maknanya apa? Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang rasih, orang yang sangat kuat dan dalam ilmu dia. Sebabkan orang sangat kuat dalam ilmunya tadi, maka ulama khalaf maknanya boleh takwil. Boleh takwil lah, tapi dengan syarat orang-orang yang ada authority lah. Itulah warasihuna fil ilmu itu. Orang yang cerdik pandai dalam ilmu, dia mereka boleh mentakwilkan. Sebab apa?
Rasihu itu dia ataf sambung daripada Allah. Allah dan orang cerdik boleh mentakwilkan. Kan? Mana waw itu waw bukan waw itidak ataupun waw istinaf. Istinaf makna waw yang terasing daripada Allah. Rasihu itu terasing tidak? Dia tidak terasing. Gitu. Boleh? Inilah ulasan daripada ulama khalaf. Atau wakaf pada ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Kan? Berdasarkan ni maka firman Allah Taala itu dia jadi musta'nifah, mana ibtidak yang baru. Ni pandangan kedua. Pandangan kedua, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah ini terasing daripada warasihuna fil ilmi. Okey. Wa ma ya'lamu ta'wiluhu satu ayat. Sedangkan warasihuna fil ilmi satu ayat lain. Ayat yang lain. Jadi tidak ada yang mengetahui akan takwilnya kecuali Allah. Terus berhenti ke situ. Terus stop situlah. Tidak ada yang tahu akan maknanya kecuali Allah. Stop ke situ. Kemudian warasihuna fil ilmi, dan orang yang cerdik daripada ilmu, yaqulu, mereka berkata. Dia akan bersambung ke situ pula. Jadi waw itu dia jadi waw, bukan waw rataf. Waw rataf. Jadi disebabkan oleh bukan waw rataf, maka ulama ini adalah pegangan ulama salaf. Maknanya segala makna-makna tasyabihan ni diserahkan maknanya kepada Allah. Diserahkan semuanya maknanya kepada Allah Taala. Kerana waw yang ada pada warasihu itu ialah waw ibtidak ataupun istinaf, waw yang baru. Maknanya wa ma ya'lamu ta'wilahu satu ayat, sedangkan warasihuna fil ilmi yaquluna amanna kullun min indi rabbina ini satu ayat lain. Gitu. Satu ayat lain. Jadi asinglah. Jadi kalau asing maknanya kita serahkan maknanya pada Allah. Gitu. Sedangkan yang pandangan yang pertama tadi, ayat warasihu itu digabungkan dengan Allah. Maknanya boleh takwil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasihuna fil ilmi. Tiada yang tahu akan maknanya kecuali Allah dan orang yang cerdik. Orang yang cerdik pandai dalam ilmu, maknanya orang yang mendalam ilmu dia, maka bolehlah dia meletakkan makna yang sesuai kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak ni? Faham tak ni? Boleh kan? Gitu. Jadi inilah ulasan ulama salaf. Sehingga tidak mau menerangkan makna yang dimaksudkan oleh ayat yang mengandungi persangkaan itu, kerana tidak ada yang mengetahui takwilnya, iaitulah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Artinya terpecah pada dua pandangan tu. Terpecah dua pandangan tadi berdasarkan kepada perbezaan penafsiran ayat. Gitu. Perbezaan penafsiran ayat. Ulama salaf menggabungkan, ulama salaf maknanya menceraikan kalimat Allah itu daripada warasihun, sedangkan ulama khalaf menggabungkan, mengkombinkan kalimat Allah dengan warasihun. Gitu. Warasihun orang cerdik pandai dalam agama. Baik, kemudian lawan daripada ayat warasihun pula. Lawan daripada ayat orang yang cerdik. Lawan daripada ayat warasihuna fil ilmi adalah kelanjutan daripada ayat yang berbunyi fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun. Gitu. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun, dan orang-orang yang ada di dalamnya itu akan keraguan ataupun kesesatan. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun ni, ayat ni sebelum itu, sebelum daripada wa ma ya'lamu ta'wiluhu. Ayat yang sebenarnya kalau ayat lengkapnya dalam surah Al-Imran itu ayat 7, wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun unna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih
Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Semua sampai pas situ. Wa ma ya'lamu ta'wilahu lahu illa Allah warasihuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min indi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab. Gitu. Okey, ayat surah Al-Imran ayat 7. Jadi lawan daripada ayat warasihuna fil ilmi adalah kelanjutan daripada ayat yang berbunyi fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun. Adapun orang-orang yang ada kesesatan dalam hatinya fayattabi'una ma tasyabaha, maka mereka itu mengikut apa-apa yang tasyabuh daripadanya kerana mencari fitnah dan mencari-cari takwil. Okey kan? Jadi ayat ini tujukan kepada golongan-golongan mujassimah. Golongan-golongan yang menjisimkan Allah, mujassimah. Kerana di antara mereka ada yang menyatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu di atas rupa seorang syekh yang besar. Dia kata Allah ni macam syekh yang besar, dia kata. Dia kata Allah Ta'ala ni seperti syekh yang besar. Mereka mentajsimkan Allah, merupakan, mentasawurkan Allah. Mentasawur mereka merupakan Allah Ta'ala itu dengan sesuatu, dengan manusia lah. Betul tak? Kalau mujassimah, okay? Dia kata dalam Arabnya faminhum man qala annahu ala suratun syekhul kabir. Dia kata kal mujassimah faminhum, seperti golongan mujassimah, maka setengah daripada mereka itu orang-orang yang berkata annahu ala suratun syekhul kabir, sesungguhnya Allah Ta'ala itu di atas rupa syekh yang besar, kata. Kan? Wa minhum man qala innahu ala suratun syabul hasan. Ada pula orang menyatakan bahawa Allah Ta'ala itu di atas rupa pemuda yang cantik. Allah Ta'ala ala zalika uluwan kabira. Allah Ta'ala atas demikian itu maha tinggi lagi maha besar. Maksudnya Allah Ta'ala daripada golongan-golongan mujassimah tadi. Dia menyerupakan Allah Ta'ala seperti syekh yang besar. Mereka menyerupakan Allah Ta'ala seperti syabun hasan, pemuda yang cantik rupa dia, Masya Allah. Pelik kan? Macam tu. Macam tu. Jadi maha tinggi Allah Ta'ala daripada demikian itu dengan ketinggian yang besar, uluan kabirah. Kesimpulannya bahawa jika warid, mana warid datang, iza wurida fil Quran was sunnah, ataupun iza warada fil Quran was sunnah, bahawa jika warid ataupun datang dalam Quran atau sunnah sesuatu yang memberi ketetapan jihad ni pihak. Jihad ni pihak lah. Jim ha alif ta marbutah jihad. Okay, jim ha gulung, ha alif ta marbutah. Jihad ni pihak lah. Pihak depan, belakang, kiri, atas, kanan dan sebagainya. Kan? Bahawa jika warid dalam Quran atau sunnah sesuatu yang memberi kesan dengan penetapan jihad atau jisim atau bentuk atau anggota-anggota tubuh, maka sepakatlah ahlul haq dan yang selainnya, mereka selain mujassimah dan musyabbihah, atas mentakwilkan demikian itu, kerana wajiblah menyucikan Allah Ta'ala daripada hal-hal demikian. Wajib Allah Ta'ala kita sucikan daripada semua-semua tadi. Tak ada Allah Ta'ala ni berjihad, tidak ada Allah Ta'ala berjisim, tidak ada Allah Ta'ala berbentuk, kan? Seperti bentuk-bentuk manusia. Kerana yang menyerupakan itu ialah golongan mujassimah ataupun musyabbihah. Mereka sajalah yang menyerupakan, sedangkan kita tidak. Macam tu. Kita tidak. Macam tu. Baik, seterusnya, di antara yang merisangka adanya jihad adalah firman Allah Ta'ala, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Di antara mereka yang berisangka adanya jihad. Mana jihad ni pihak? Jim ha alif ta, bukan jim ha alif dal. Kalau jim ha alif dal itu berjihad, berjuang.
Ini jim ha alif ta marbut ta tu. Ta apa? Pedas tu jihad. Jihad dia pihak. Okey. Di antara yang disangka adanya jihad adalah firman Allah Taala, yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut terhadap Tuhan yang ada di atas mereka. Terhadap ayat ini ulama salaf berkata keatasan fauqiyah yang kita tidak mengetahuinya. Maksud dengan fauqa ini, fauqa di atas ni, fauqa yang kita tak tahu maknanya. Kita serahkan kepada Allah. Dia kata dalam bahasa Arab dia kata fasalaf yaquluna fauqiyah la na'lamuha. La na'muha. Mana fauqiyah ini, di atas ini kami tak tahu maknanya. Sedangkan ulama khalaf dia berkata yang dimaksud dengan fauqiyah ini, di atas ini ialah maksudnya at-ta'ala fil azamah, ketinggian dan keagungan. Ketinggian dalam keagungan Allah Ta'ala. Itu maksud fauqa tu. Bukan makna fauqa yang kita faham. Fauqa di atas, tahta di bawah. Bukan betul kita faham. Kan? Di atas kita apa? Loteng lah. Di bawah kita apa? Lantai. Bukan tu kita faham. Mana fauqa ini ialah ketinggian dalam keagungan Allah. Itu daripada ulama khalaf. Okey? Macam tu. Kalau ulama salaf dia kata kami tak tahu maknanya. La na'lamuha, kami tak tahu. Kami serahlah pada Allah. Apa maknanya fauqa ini? Di atas mereka itu yakhafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut Allah Taala di atas mereka. Maka maknanya mereka yakni para malaikat merasa takut kepada Tuhan mereka dari sebab ketinggiannya Allah dalam hal keagungan Allah. Ketinggian dan dalam keagungan Allah Taala. Itu maksudnya. Maksud musannaf kata. Itu yang dia nak bahas tu. Ini ulama khalaf. So ulama khalaf mentakwilkan ayat fauqihim ini kepada makna yang layak kepada Allah Ta'ala. Seterusnya antara lagi firman Allah Ta'ala Ar-Rahmanu ala sistawa. Allah Ta'ala bersemayam di atas arasy. Maka ulama salaf berkata istiwa ataupun istawa yang kita tidak mengetahuinya. Dia kata ulama salaf kata istawa ini wassalaf yaqulu al-istiwa la na'lamuhu. Al-istiwa la na'lamuhu. Istiwa ni kami tak tahu maknanya. Kami tak tahu makna istiwa ni, maknanya serah pada Allah lah. Kata. Sedangkan ulama khalaf dia kata yang dimaksud dengan istiwa itu al-istila wal milki. Okey. Al-istila wal milki maksudnya menguasai dan juga memiliki. Gitu. Okey, sebagaimana yang disebut dalam syair. Dalam syair dia kata qad istawa basyarun minal iraqi min ghairi sayfin wa dammin mihraqi. Gitu. Qad istawa basyarun al-iraqi min ghairi safin wa damin mihraqi. Sesungguhnya seorang manusia itu telah istiwa, yakni berkuasa di atas negeri Iraq dengan tanpa pedang dan titisan darah yang mengalir. Dan juga titisan darah yang mengalir itu tuan. Jadi seorang lelaki pernah bertanya kepada Imam Malik tentang ayat ini. Ada seorang lelaki tuan-tuan, sa'ala rajulun al-Imam Malik. Sa'ala rajulun Imam Malik, telah bertanya seorang lelaki kepada Imam Malik an hazil ayah, tentang ayat ini. Lalu beliau menundukkan kepalanya sejenak, dia kata. Fa atraqa ra'sahu maliyan. Kan? Lalu dia menjawab, dia kata istiwa ini sesuatu benda yang maklum. Al-istiwa dia kata ghairu majhul. Kemudian wa kaifa ghairu ma'qul. Bagaimana kami tak tahu. Wa imamu bihi wajib. Iman dengannya wajib. Wa soal al bid'ah.
tanya dalam bab ni bid'ah. Dan aku tidaklah menduga diri engkau itu kecuali orang yang sesat. Wa ma azunnuka illa dhal. Tiada aku sangka kecuali orang yang sesat. Gitu. Jadi soalan lelaki tuan-tuan, jadi pernah bertanya dengan Malik dengan ini, maka mereka menundukkan kepalanya sejenak, kemudian berkata istiwa itu suatu yang dimaklumi, kaifiat atau caranya adalah tidak dimengerti, beriman padanya wajib, dan bertanya-tanya tentangnya adalah bid'ah, dan aku tidaklah menduga diri engkau itu kecuali orang-orang yang sesat. Gitu. Kecuali orang yang sesat. Gitu. Kemudian Imam Zaman Syari pernah bertanya kepada Imam Ghazali. Ini besoklah. Ini besok sambung lagi. Boleh? Sampai situ. Dia banyak lagi tu bait syair yang belakang tu. Tapi kita tak adalah nak menerangkan semua bait syair itulah. Lagipun dia dah ada terjemahan tu, kita baca terjemahan dia. InsyaAllah akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa alam taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wa siyana fataya alim lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala al-arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Tahassanna bi zaitil jabarut wa tasamna bi rabbil malakut. وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطعن والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.